Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, otok arung, sehet-sehet sekalian. Hari ini telah bermula penamaan calon untuk 73 kawasan DUN di Sabah, pak cik, mak cik. Hari pertama penamaan calon dan hari pertama permulaan kempen pilihan raya negeri Sabah buat kali ke-15 telah menyaksikan Syafiee Apdal sangat takut dengan bosku Najib Razak yang turun padang di Tawau Sabah. Otok arung dan sehet-sehet sekalian, satu video telah viral di semua platform media sosial bagaimana Syafiee Apdal diketawakan dan menjadi bahan lawak pakcik makcik otok arung. Syafiee Apdal telah dimalukan oleh bosku Najib Razak di Facebook rasmi Najib Razak. Tindakan Syafiee Apdal menghubungi Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui video call. Dia macam budak-budak kecil. Otok arung, sehet-sehet sekalian. Ketakutan Syafiee Apdal ini adalah satu signal yang sangat buruk kepada imej jentera pilihan raya Parti Warisan Kapal Layar Lanun Filipina. Otok arung, Syafiee Apdal hari pertama start giar untuk penamaan calon pilihan raya Sabah. Imej Syafiee Apdal dan Warisan Sabah hancur dan game over di tangan bosku Najib Razak. Buat apalah kau Syafiee Apdal bersama Parti Lanun Filipina mahu bagi tunjuk dengan pengundi-pengundi Sabah? Kau takut dengan kehadiran bosku Najib Razak. Syafiee Apdal, kenapa kau sangat takut dengan Najib Razak ni bosku? Kau tahu Najib Razak tu memang sangat famous dalam kalangan rakyat Sabahan. Najib Razak memang turun berkempen untuk membantu dan menolong UMNO BN Sabah menang di semua kerusi yang mereka tandingi. Syafiee Apdal ini, pakcik makcik otok arung, sehet-sehet sekalian, memang dia tahu dia gulung tikar dan ditanam hidup-hidup oleh rakyat Sabahan ini kali dalam pilihan raya Sabah. Sebab itu dia telefon Tun Dr. Mahathir. Tun, Najib Razak sudah turun di Tawau, Tun. Saya takut sudah ni, Tun. Takut sudah saya kalah ni. Wih, betul-betul kuat itu UMNO BN, Tun. Syafiee Apdal, ini adalah skrip yang sepatutnya kau laporkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa Tun M tidak berani turun Sabah untuk support kau, Syafiee Apdal? Kau mau tahu jawapannya apa? Tun M memang tahu kau akan tumbang dan hancur di Sabah, Syafiee Apdal. Kau tu hanyalah puppet politik. Kau tu hanyalah badut politik, Syafiee Apdal. Kami sebagai pencatur kuasa utama di dalam Malaysia, khususnya di Sabah, saya ingin katakan bahawa aura dan populariti bosku Najib Razak UMNO BN Sabah sangat-sangat hebat. Ada banyak rumah-rumah orang kampung ya, untuk makluman seluruh rakyat Malaysia termasuk semua parti politik yang bertanding di Sabah. Orang-orang kampung di Sabah sudah pasang bendera UMNO, sudah pasang bendera Barisan Nasional banyak-banyak. Dulu pengundi warisan tu sokong warisan. Hari ini penyokong dan pengundi warisan pada PRU14 tukar bendera, pakcik makcik otok arung. Dia tukar bendera pergi bendera UMNO BN. Sebab itu Syafiee Apdal takut dengan bosku Najib Razak yang turun padang di hari pertama penamaan calon di Tawau Sabah. Tindakan Najib Razak dan jentera UMNO BN di Sabah maupun di semenanjung Malaysia bersatu padu
mengerah tenaga untuk penamaan calon hari ini dan hari pertama kempen adalah satu gerakan politik dan perang saraf politik yang membuatkan Shafie Apdal warisan plus yang sudah hancur di Sabah itu semakin takut dengan bosku Najib Razak. Pakcik, makcik, Shafie Apdal dan warisan plus itu huru hara sudah sekarang ni hari pertama penamaan calon. Tengoklah sampai sanggup Shafie Apdal buat laporan dengan tu Dr. Mahathir Mohamad. Takut dia dengan Najib Razak tu sampai tahap begitu, dan ini sangat-sangat memburukkan imej Shafie Apdal dan warisan plus yang sudah buruk di pandangan pengundi-pengundi Sabah. Teruskan bosku Najib Razak dan UMNO BN untuk membuat perang saraf psikologi politik ini. Sikit lagi menang. Sikit lagi bosku. Masalah kedua Shafie Apdal bukan sahaja bosku Najib Razak. Ini Shafie Apdal paling takut sebenarnya. Shafie Apdal tidak berani melaporkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin juga turun padang di kawasan Dun Senalang Sabah membantu Hajiji untuk menjadi calon di kawasan Dun tersebut. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin turun padang di Sabah, ini membuktikan bahawa Shafie Apdal bukan sahaja pasti dan pasti tumbang ditanam hidup-hidup oleh bosku Najib Razak dan pengundi-pengundi setia UMNO BN Sabah. Akan tetapi, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Bersatu Sabah dan gabungan baru yang dinamakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Gabungan Rakyat Sabah akan tanam hidup-hidup parti warisan DAP, PKR dan APKO bersama amanah yang berpecah belah di hari pertama penamaan calon di Sabah, pakcik-makcik. Kebijaksanaan percaturan kuasa Muhyiddin Yassin ini, Oto Arung, sehet-sehet sekalian, rakyat Sabah melihat Muhyiddin Yassin ini prihatin dengan Sabah, sayang dengan Sabah. Rakyat Sabah melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak meminggirkan Sabah seperti mana dilakukan oleh tu Dr. Mahathir. Kenapa kau punya sifu tidak turun padang, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, yang sudah mula ketakutan tidak boleh tidur nyenyak malam ini kerana tumbang dan confirm tumbang pilihan raya Sabah. Tan Sri Muhyiddin Yassin melaung-laungkan slogan dan tagline Abah Sayang Sabah. Shafie Apdal, macam mana kau mau serang Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu serta Gabungan Rakyat Sabah di bawah percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Cuba kau jawab dengan saya. Malaya sayang Sabah, Malaysia sayang Sabah, Perdana Menteri yang paling hebat dalam sejarah politik Malaysia sayang Sabah. Mana kau punya Presiden Filipina, Presiden Duterte? Kenapa dia tidak turun padang sokong kau? Tun M pun tidak turun untuk sokong kau dengan parti warisan kapal layar Lanun kau tu. Presiden Duterte, Filipina, waris Sultan Sulu yang palsu tu. Kenapa orang tidak turun sokong kau? Boleh menang kau tu pilihan raya kalau Presiden Filipina turun pergi Sabah. Sokong kau punya parti Lanun Filipina tu. Shafie Apdal, betul saya punya cakap ni. Shafie Apdal, ada masalah ketiga yang paling besar kepada kau. Musa Aman tidak bertanding dalam pilihan raya Sabah. Apa peluru kau untuk lawan bosku Najib Razak dan lawan Bung Mokhtar? Apa peluru kau untuk lawan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Hajiji di Sabah? Tidak ada peluru sudah bosku. Oto Arung, sehet-sehet sekalian. Macam mana ni kau boleh masuk perangkap game ni? Hei,
Habislah kau Syafiee Apdal pilihan raya Sabah ni. Ramalan kau Musa Aman bertanding atas tiket UMNO BN Sabah adalah ramalan politik yang salah. Ramalan kau bahawa Musa Aman akan bertanding guna logo Parti Bersatu, guna logo Perikatan Nasional adalah salah. Kau nampak sudah macam mana kau masuk perangkap? Dan ramalan kau paling salah. Kau cakap UMNO BN dan Perikatan Nasional Sabah, gabungan rakyat Sabah di bawah Najib Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan calonkan Musa Aman sebagai calon Ketua Menteri Sabah lagi. Ini adalah pembacaan politik yang salah. Sebab kau masuk perangkap percaturan kuasa saya, Syafiee Apdal. Haji G telah dinamakan sebagai calon Ketua Menteri Sabah baru. Siapa Haji G itu, Syafiee Apdal? Haji G ini adalah YB kawasan Adun Senalang di Sabah. Adun Senalang itu adalah kubu kuat Haji G yang mana sepanjang sejarah penglibatan politiknya, dia tidak ada skandal rasuah dan sentiasa menang besar di kawasan tersebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkempen untuk Haji G di kawasan Dun Senalang dalam pilihan raya negeri Sabah. 3 penjuru Syafiee Apdal kawasan Dun Senalang. Kau di kawasan Dun Senalang kau 5 penjuru. Haji G bertanding bukan di Dun Senalang, Syafiee Apdal. Haji G bertanding di Dun Sulaman. Dun Sulaman di Sabah 3 penjuru. Dun Senalang kau 5 penjuru. Bahaya kau Syafiee Apdal. Haji G ini adalah calon Ketua Menteri Sabah untuk Gabungan Rakyat Sabah, untuk Parti Bersatu Sabah, untuk Perikatan Nasional di Sabah. Maka ini adalah masalah besar ya, Oto Arum, sehet-sehet sekalian. Ini masalah besar untuk Syafiee Apdal. Haji G yang tidak ada skandal rasuah dan tidak ada skandal merompak di Sabah. Sedangkan Syafiee Apdal bersama keluarga penyamunya dalam Parti Warisan itu ada skandal merompak duit rakyat Sabah sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia. Imej buruk Syafiee Apdal yang menipu semua manifesto PRU 14 lalu. Menipu tentang hak-hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan menipu tentang manifesto 20% royalti minyak untuk rakyat Sabah. Semua ini adalah masalah besar kepada Syafiee Apdal dan Warisan Plus yang confirm hancur dan tumbang gulung tikar ditanam hidup-hidup dalam lubang kubur oleh pengundi-pengundi Sabahan. Masalah keempat, penamaan calon untuk pilihan raya Sabah kali ini. Syafiee Apdal dan Warisan Plus terlupa pengundi senyap di seluruh daerah-daerah Sabah itu adalah sangat ramai. Dan pengundi-pengundi senyap ini memang sangat benci dan sangat marah dengan kepimpinan Syafiee Apdal, Warisan DAP, PKR, Amanah dan APKO di Sabah yang gagal mentadbir selama 2 tahun di Sabah dan gagal mentadbir 22 bulan di Putrajaya, Pakcik Makcik. Sabah itu dipinggirkan di dalam Malaysia di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir, Warisan Pakatan Harapan dan APKO di Putrajaya yang lalu, Pakcik Makcik. Di musim coronavirus, Syafiee Apdal dan Warisan Plus bersama Pakatan Harapan di Sabah tidak memberi bantuan sama rata kepada rakyat-rakyat miskin di Sabah sehingga menyebabkan pengundi-pengundi senyap di Sabah akan balas dendam dalam pilihan raya Sabah untuk menghancurkan dan menumbangkan Syafiee Apdal, Warisan Plus. Ini masalah besar Syafiee Apdal. Maka sebagai peringatan terakhir, saya sangat suka retorik-retorik dan propaganda politik Syafiee Apdal. Banyak betul dia punya banner, banyak betul dia punya signboard yang besar-besar. United,
Rakyat Sabah semua bangsa, semua agama perlu bersatu padu. Bangkit Sabahan. Ini adalah slogan yang membunuh diri Syafiee Apdal. Syafiee Apdal, di Sabah itu tidak ada masalah perkauman dan masalah agama. Tidak ada masalah. Kali ini pilihan raya Sabahan, saya jujur dengan kamu Syafiee Apdal. Pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi belia, pengundi-pengundi pakcik-makcik, datuk nenek moyang kami di Sabah akan bersatu padu tanpa mengira bangsa dan tanpa mengira agama di pantai timur Sabah sehingga pantai barat Sabah. Kami akan bersatu padu seperti apa yang kau arahkan. Dan kami bersatu padu untuk menghancurkan dan tanam hidup-hidup Parti Warisan DAP, PKR dan APKO serta Amanah yang menipu semua manifesto PRU 14 lalu dan memperbodohkan rakyat Sabahan pada PRU 14 lalu. Syafiee Apdal, bukan 1-2 kali kau tipu rakyat Sabahan dalam pilihan raya Sabah. Kau mau tahu, 25 kali sudah kau tipu rakyat Sabahan ni dalam Malaysia, Syafiee Apdal. Bagus kau minta tolonglah dengan Filipina. Bagus kau minta tolong dengan waris Sultan Sulumu tu. Aku bagi tahu dengan kau. Kalau kau tumbang dan kalau kau ditanam hidup-hidup oleh pengundi-pengundi Sabahan dalam pilihan raya Sabah ini, kau dan keluarga penyamun kau yang kantoi merompak berbilion-bilion ringgit duit rakyat Sabah dalam Malaysia, kau akan mati dalam penjara yang di Pertuan Agong dan kau akan mati dalam penjara rakyat Sabahan. Ini adalah pengakhiran dalam percaturan kuasa ini, Syafiee Apdal. Kejutan demi kejutan, kau akan saksikan bahawa apa yang saya katakan ini sangat-sangat benar. Kau percaya ataupun tidak, Oto Arung Warisan mahu percaya atau tidak, sehek-sehek penyamun dalam Parti Warisan Penyamun percaya ataupun tidak, itu bukan masalah kami. Tugas kami dalam pilihan raya negeri Sabah cukup mudah. Kami akan tanam hidup-hidup Ketua Lanun Filipina di Sabah dan Parti Kapal Layar Lanun Filipina di Sabah yang sudah kantoi merompak duit rakyat Sabahan dalam Malaysia. Dan kami akan hancurkan hidup-hidup di Sabah tanpa ada kuburan dan batu nisan Syafiee Apdal dan Warisan. Plus, confirm tumbang di tangan rakyat Sabahan. Checkmate and game over. Ketua Lanun Filipina di Sabah yang pasti dan pasti tumbang dan kalah di tangan bosku Najib Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan confirm tumbang di tangan rakyat Sabahan. Terima kasih Ketua Lanun Filipina kerana buat pilihan raya Sabah sangat cepat. Checkmate and game over lagi, bosku.